Bab 3. Pengangkutan. Fokus kebat. Muka surat 117 hingga 120. Buku teks KSSM Sains Tingkatan 3. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Soalan nombor 3. Rajah 1 menunjukkan 3 jenis salur darah dalam badan manusia. Soalan 3C. Terangkan adaptasi dalam struktur salur darah yang berikut. C1. Salur darah Q. Salur darah Q berdinding tebal untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Soalan C2. Salur darah R. Salur darah R berdinding setebal satu sel untuk memudahkan pertukaran bahan antara darah dan sel badan melalui resapan. Soalan 4C. Mengapakah sel tumbuhan tidak memerlukan bekalan oksigen dari luar pada waktu siang? Pada waktu siang, sel tumbuhan menjalankan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oleh itu, sel tumbuhan tidak memerlukan bekalan oksigen, iaitu pengangkutan oksigen dari luar ke sel tidak diperlukan. Soalan 5B. Antara bacaan tekanan diastolik dengan sistolik, yang manakah lebih tinggi? Jelaskan jawapan anda. Bacaan tekanan sistolik adalah lebih tinggi daripada bacaan diastolik. Bacaan tekanan sistolik ialah bacaan tekanan darah yang lebih tinggi semasa ventrikel jantung mengecut untuk memaksa darah keluar dari jantung lalu diedarkan ke seluruh badan. Bacaan tekanan diastolik ialah bacaan tekanan darah yang lebih rendah semasa ventrikel jantung mengendur lalu memudahkan darah mengalir dari seluruh badan kembali ke jantung. Soalan 6A. Jadual 1 menunjukkan 4 orang penderma darah daripada kumpulan darah yang berlainan. Dola dari kumpulan darah A, Eric dari kumpulan darah B, Sita dari kumpulan darah AB, dan Roy dari kumpulan darah O. Seorang mangsa kemalangan jalan raya telah kehilangan darah yang banyak. Dia disahkan mempunyai darah daripada kumpulan B. Soalan 1. Penderma darah yang manakah sesuai untuk mendermakan darah kepada mangsa tersebut? Adakah Dola, Eric, Sita atau Roy? Jawapannya ialah Eric dan Roy. Eric mempunyai kumpulan darah yang sama seperti mangsa kemalangan dan Roy dari kumpulan darah O, iaitu penderma universal. Soalan 2. Terangkan kesan kepada mangsa tersebut sekiranya dia menerima darah daripada Sita. Mangsa tersebut akan mati. Hal ini disebabkan oleh berlakunya penggumpalan darah. Soalan B. Persatuan Bulan Sabit Merah menganjurkan kempen Jom Derma Darah untuk mengisi tabung darah. Terdapat 3 individu yang berminat untuk menyertai kempen tersebut. Jadual 2 menunjukkan umur, jantina dan jisim badan mereka. Soalan 1. Berdasarkan jadual 2, individu yang manakah paling sesuai untuk menderma darah? Terangkan jawapan anda. Jawapannya ialah individu 2. Hal ini disebabkan dia memenuhi syarat umur 18 tahun ke atas tetapi kurang daripada 60 tahun serta memenuhi syarat jisim badan melebihi 45 kilogram. Soalan 7. Rajah 2 menunjukkan keratan rentas batang suatu tumbuhan. Soalan C1. Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut sekiranya gegelang kulit tumbuhan dan X dibuang?
Terangkan jawapan anda. Bahagian atas gegelang kulit yang dibuang akan menjadi bengkak. Makanan berkumpul di bahagian atas gegelang kulit dan tidak dapat diangkut ke bahagian bawah gegelang kulit disebabkan oleh ketiadaan X. Soalan 2. Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut sekiranya gegelang kulit tumbuhan X dan Y dibuang? Bahagian atas gegelang kulit yang dibuang akan menjadi kering dan mati. Soalan 8. Rajah 3 menunjukkan susunan radar suatu penyiasatan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi pada tumbuhan dan keputusannya selepas 3 jam. Hitung kadar transpirasi dalam penyiasatan ini. Untuk menghitung kadar transpirasi, pelajar perlu mengambil bacaan jisim awal tolak jisim akhir, iaitu untuk set A 300 tolak 246 bersamaan 54 gram. Masa adalah 3 jam bersamaan 180 minit. Jadi 54 gram bahagi dengan 180 minit. Maka jawapannya ialah 0.3 gram per minit. Untuk set A. Kadar transpirasi untuk set B pula ialah 300 tolak 264 bersamaan 36 gram dan dibahagikan dengan 180 minit. Maka jawapannya ialah 0.2 gram per minit. Soalan nombor 9. 3 orang murid iaitu Badrul, Azizah dan Murad menjalankan satu aktiviti kecergasan untuk mengkaji kesihatan jantung mereka. Jadual 3 menunjukkan kadar denyutan nadi untuk mereka bertiga sebelum dan selepas aktiviti kecergasan tersebut. Soalan A. Namakan murid yang paling berisiko menghidap penyakit jantung. Jelaskan jawapan anda. Jawapannya ialah Badrul. Ini kerana dia mempunyai kadar denyutan nadi paling tinggi sebaik sahaja selepas aktiviti. Soalan 9B. Namakan murid yang mempunyai jantung yang paling sihat. Jelaskan jawapan anda. Jawapannya Azizah. Ini kerana kadar denyutan nadinya kembali ke kadar asal dalam selama 15 minit selepas aktiviti. Soalan 10. Semua ahli kelab sains sekolah anda telah bersetuju untuk menjalankan satu projek tanaman herba di sekolah. Herba yang hendak ditanam ini akan tumbuh dengan subur apabila kadar transpirasi adalah sederhana dan pendedahan kepada cahaya matahari yang mencukupi untuk menjalankan fotosintesis. Rajah 4 menunjukkan 3 kawasan iaitu kawasan A di dalam bilik makmal yang gelap, kawasan B di bawah bumbung yang redup dalam kawasan yang cerah, kawasan C di padang sekolah yang panas di bawah matahari. Soalan A. Berdasarkan Rajah 4, kawasan manakah paling sesuai untuk dijadikan tapak projek tersebut? Terangkan jawapan anda. Jawapannya ialah kawasan B. Kawasan A tidak sesuai bagi pertumbuhan-tumbuhan herba kerana ketiadaan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Kawasan C tidak sesuai bagi pertumbuhan-tumbuhan herba kerana suhu yang tinggi di kawasan ini meningkatkan kadar transpirasi. Kawasan B adalah sesuai bagi pertumbuhan-tumbuhan herba. Suhu di kawasan redup ini dapat mengekalkan
kadar transpirasi tumbuhan herba dan kehadiran cahaya matahari di kawasan cerah ini membolehkan tumbuhan herba menjalankan fotosintesis. Soalan 10B, bina sebuah model yang paling sesuai untuk menjayakan projek ini. Model tersebut merupakan sebuah rumah kaca atau rumah hijau di mana kelembapan udara dan keamatan cahaya boleh dikawal. Binaan model tersebut hendaklah menggunakan bahan berikut, iaitu sekaki payung yang lut sinar, sebuah bekas dan segulung tisu serta sebekas air. Contoh model binaan adalah seperti berikut, di mana payung lut sinar dapat mengawal keamatan cahaya yang merambat melaluinya dan tisu serta air dapat dijadikan alat pengawal kelembapan udara. Sekian sahaja, terima kasih.